ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan, para asatizatul kiram dan saf kepimpinan Darul Hadis, muslimin dan muslimat dan anak-anak pelajar, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada pagi ini kita dapat menyambung daurah kita sebagaimana yang dimaklumkan tadi pada halaman yang ke-17, syarat kedua yang keempat. Hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu ada menyebutkan disyaratkan untuk sahnya ikutan dalam solat berjamaah ialah makmum mengetahui segala perpindahan, yakni pergerakan dalam solat orang yang menjadi imam, sama ada kedua-duanya yakni imam dan makmum menunaikan solat di dalam masjid atau selain masjid, atau salah seorang di dalam masjid dan seorang lagi berada di luar masjid. Inilah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa terhasil pengetahuan makmum itu dengan mendengar imam atau mendengar orang yang di belakang imam, atau melihat pergerakan imam atau pergerakan yang di belakang imam, dan mereka telah menukilkan ijma' mengenai keharusan berpegang pada tiap-tiap satu daripada perkara tersebut. Jadi maksudnya makmum kena tahu pergerakan imam, dan pengetahuan tadi itu sama ada secara langsung melalui penglihatan ataupun melalui pendengaran. Orang yang tak boleh melihat maka melalui mendengar, orang yang tak boleh mendengar maka melalui penglihatan. Sama ada melihat kepada gerak laku imam ataupun gerak laku para makmum yang lain yang mendengar dan juga melihat pergerakan imam. Makmum juga dapat mengetahui segala pergerakan imam dengan mendengar suara muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan suara ataupun pergerakan imam. Di masjid-masjid yang besar, dalam suasana keadaan jemaah yang ramai, maka sunat ada muballigh. Contohnya macam di Masjidil Haram, imam takbir agak sederhana saja, Allahu Akbar, muballigh Allahu Akbar, lagi kuat. Itu muballigh, orang yang menyampaikan pergerakan imam. Dan memadailah bagi orang buta atau pekak mengetahui pergerakan imam dengan sentuhan atau pergerakan makmum lain yang dipercayai di sebelahnya. Bagi orang yang buta boleh dengan pergerakan orang sebelah dia. Orang yang pekak juga sama, sebab dia tak dengar, maka dengan cara dia melihat. Jadi kalaulah seorang makmum tu berada di suatu tempat yang langsung dia tak boleh tahu pergerakan imam, dengar pun tidak, nampak pun tidak, maka pada ketika itu tidak sah ikutannya. Tidak sah ikutannya. Baik, syarat kedua yang kelima, makmum tidak boleh menyalahi imam semasa berjamaah
pada perkara sunat yang dianggap keji menyalahinya. Ya, dalam istilah fiqh kita dia panggil su'ul mukhalafah. Su'ul mukhalafah ni keadaan makmum yang menyalahi imam dalam keadaan yang tercela dan dikeji, ya, kerana dianggap kesalahan yang besar. Contoh yang kita beri ialah yang pertama, sujud tilawah. Wajib muwafaqah imam pada mengerjakannya atau meninggalkannya. Menyalahi imam dalam melakukannya atau meninggalkannya membatalkan solat. Sujud sajadah ni kalau imam buat kita wajib buat, kalau imam tinggal kita wajib tinggalkan. Ya, kalaulah imam tak buat kita buat, maka batal sembahyang. Kalau imam buat kita pula tak ikut buat, juga batal sembahyang. Ini pada hukum sujud, ya, pada hukum sujud sajadah. Dalam Al-Quran kita ada 16 tempat. Ya, ada 16 tempat yang mana dihitung kira sebagai sujud sajadah. Namun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, 10 tempat sama dengan keempat-empat mazhab. 10 tempat sepakat empat mazhab. Kemudian ada lagi 4 tempat yang sama mazhab Syafi'i dengan Hambali, tetapi tak sama dengan mazhab Hanafi dan juga Maliki. Ya, dalam mazhab Maliki ada 11 tempat sujud sajadah. Ya, dalam mazhab Hanafi, ya, ada 14 tempat sujud sajadah, tetapi berbeza tempatnya, ya, dengan mazhab kita. Dalam mazhab kita pula ada 14 tempat. Ya, jadi semua tu ada ditandakan dalam Al-Quran. Seseorang bila dia sembahyang dan dia baca ayat yang mengandungi ayat sajadah, maka sunat dia sujud. Sunat dia melakukan sujud. Jumhur ulama berpandangan bahawa sujud sajadah hukumnya sunat yang sangat dituntut, manakala mazhab Hanafi menghukumkan sujud sajadah sebagai wajib. Ya, mazhab Hanafi kata wajib. Mazhab yang lain mengatakan sujud sajadah adalah sunat. Jadi sunat orang yang solat sendirian melakukan sujud sajadah apabila dia membaca ayat-ayat sajadah. Begitu juga sunat imam yang mengimamkan solat melakukan sujud sajadah apabila dia baca ayat-ayat sajadah. Tetapi sekiranya makmum, maka hukumnya berbeza. Ya, hukum berbeza bagi seorang makmum. Makmum kalau imam buat sujud sajadah, maka dia wajib buat. Kalau imam tak buat sujud sajadah, maka hukum dia haram makmum melakukan sujud sajadah, kerana dengan dia melakukan sujud sajadah, perbuatannya itu membatalkan solat. Ya, maka dihukumkan haram. Sekiranya imam sujud sedang makmum tidak tahu hingga imam mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia dimaafkan kerana tertinggal dan dia tidak boleh lagi sujud. Sekiranya dia mengetahui sedang imam dalam keadaan sujud, wajiblah dia sujud. Makmum yang tak ikut sujud dalam hal keadaan tak tahu, maka solatnya tak batal, macam kita sebut semalam. Ni solatnya tidak batal, dan dia tidak lagi wajib melakukan sujud kerana waktu sujud tamat dengan imam bangun daripada sujud. Waktu sujud sajadah ni tamat bila imam angkat kepala daripada tempat sujud. Maka makmum yang tak ikut tadi, disebabkan dia tak tahu, maka dia dimaafkan. Orang yang tahu imam melakukan sujud tetapi dia tak ikut sujud, maka perbuatannya itu haram dan membatalkan solat.
Sekiranya makmum pada awalnya hanya rokok kerana tak menyangka imamnya melakukan sujud, tiba-tiba dia sedar rupa-rupanya imam sedang sujud, maka wajib dia langsung turun sujud. Wajib dia langsung turun sujud. Jika imam turun sujud dalam solat sirriyah, solat yang baca perlahan, sembahyang yang baca perlahan ni zuhur, asar, baca perlahan. Begitulah juga semua solat-solat sunat yang tak dituntut berjamaah. Semalam kita bincang berkenaan dengan sembahyang sunat yang dituntut berjamaah dan sembahyang sunat yang tak dituntut berjamaah. Hukum melakukan solat yang tak dituntut berjamaah secara berjamaah boleh, tetapi apakah kita baca kuat sama macam solat-solat lain? Para ulama mengatakan bahawa solat yang tak dituntut berjamaah, bila kita buat jamaah maka kita tak baca kuat. Kita tak baca kuat, supaya dapat dibezakan antara solat yang dituntut berjamaah dengan solat yang tak dituntut berjamaah. Ini pandangan sebahagian daripada ashab Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, yang mengatakan solat yang sedemikian, iaitu solat yang tak dituntut berjamaah, bila kita buat jamaah maka tak dibaca kuat. Sebahagian daripada ulama mazhab kita pula yang lain mengatakan bahawa baca kuat atau baca perlahan ni ikut kepada waktu, bukan ikut kepada jenis solat. Maka kalaulah solat itu pada malam hari, bila berjamaah maka sunat baca kuat. Kalaulah bila di siang hari berjamaah maka tak baca kuat. Itu pandangan setengah lagi, sebahagian lagi yang mengatakan demikian. Maka kalaulah dalam solat yang bacanya bacaan perlahan, tiba-tiba tuan imam tak rokok, bahkan langsung sujud, maka pada ketika itu hendaklah makmum ikut sujud, dan dianggap imam melakukan sujud sajadah. Dianggap imam melakukan sujud sajadah. Sekiranya makmum yang lambat pergerakannya turun untuk sujud tilawah, kemudian imam mengangkat kepalanya ketika makmum itu sedang bergerak untuk sujud, maka dia mesti berdiri semula bersama imamnya dan tidak boleh sujud lagi, kerana waktu sujud telah pun tamat dengan imam mengangkat kepala dari tempat sujud. Jika makmum itu meneruskan sujud tersebut, solatnya batal, kerana keadaan seperti itu adalah su'ul mukhalafah. Sebagaimana yang kita maklumkan bahawa sujud tilawah ni merupakan sunat maksudah, sunat tambahan dalam sembahyang. Tiap-tiap sunat maksudah ni dia ada tempoh tamat, dia ada tempoh tamat. Maka waktu tamat melakukan sujud bagi mereka yang nak sujud sajadah dalam solat berjamaah ialah apabila imam bangun daripada sujud. Imam angkat kepala daripada sujud aja, maka itu sudah dianggap sebagai tamat waktu melakukan sujud. Maka tak boleh lagi para makmum buat sujud. Walaupun pada saat tu makmum dah turun nak sujud dah letak dah lutut ni, tapi tiba-tiba imam Allahu Akbar, maka dia wajib berdiri semula, sebab waktu sujud dah tamat. Kalau dia sujud juga maka sembahyang dia batal. Dia dianggap seperti orang yang melakukan sujud di belakang seorang imam dalam hal keadaan imam tidak lagi sujud. Ini pada hukum sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau sujud rukun sembahyang, imam bangun pun kita tetap wajib sujud. Kalau sujud yang merupakan rukun, kita solat maghrib, imam dah sujud, kita baru nak turun. Bukan bila imam bangun dia kita pun bangun balik. Tidak. Kita wajib juga sujud, menyempurnakan perbuatan solat. Yang kita maksudkan di sini adalah sujud tilawah.
ya, atau sujud sajadah, maka bila imam bangun saja daripada tempat sujud, waktu melakukan sujud telah pun tamat, maka tidak boleh lagi makmum meneruskan sujud. Ya, kalau dia buat juga maka sembahyangnya batal. Jika seseorang yang solat sebagai makmum, maka dia tidak boleh sujud kerana bacaannya sendiri atau kerana bacaan selain imamnya. Jika dia sujud, batallah solatnya. Ya, kita hanya boleh melakukan sujud pada sujud yang dilakukan oleh tuan imam saja bila kita berjamaah. Walaupun kat belakang tu kita duk baca surah Sajadah, kita baca surah An-Najm yang ada ayat sujud, maka tidak boleh melakukan sujud. Ya, tak boleh melakukan sujud sebab makmum tu dia terikat dengan imam. Kita tengah duk semayang, tiba-tiba ada kawan sebelah duk baca Quran kuat, dia baca ayat sujud, fasjudu lillahi wa'budu, surah An-Najm, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Ya, yang ni ayat ni mazhab Hanafi kira sebagai ayat sajadah, mazhab Syafi'i kira sebagai ayat sajadah, mazhab Hambali juga kira sebagai ayat sajadah, manakala mazhab Maliki tak kira sebagai ayat sajadah. Ya, pada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Maka apabila ayat bukannya orang yang solat, kita yang sedang solat, dia ni bukan imam kita pun, dia duk baca Quran sampai pada ayat sujud, ya, maka tak boleh kita lakukan sujud. Ya, hukumnya haram berbuat demikian, sebab kalau dia buat maka bermaksud dia melakukan perbuatan tambahan dalam solat yang tak dituntut, dan perbuatannya itu membatalkan solat. Ya, bila dia melakukan sujud hanya kerana mendengar bacaan orang lain, bukan bacaan tuan imam, bacaan orang lain. Ya, begitu juga ya, sebagai catatan tambahan dan makluman, tak sunat melakukan sujud kalau hanya sekadar kita mendengar bacaan daripada rakaman-rakaman kaset dan juga ya TV. Ya, tak sunat sambil-sambil memandu ke. Kalau kita baca Quran, sunat kita buat sujud. Kalau kita dengar orang baca Quran pada ayat sujud, kita bukan dalam keadaan solat, sunat kita melakukan sujud. Tetapi kalaulah ya, kita mendengar hanyalah daripada rakaman kaset, maka pada ketika itu tidak sunat sujud. Ya, tak dituntut sujud. Sebab apa? Sujud sajadah ni adalah ibadah semasa, ibadah semasa, sedangkan bacaan rakaman kaset itu adalah rakaman kepada ibadah yang lalu. Maka dengan sebab itu tak sunat sujud. Syekh Atiyah Saqar dalam kitabnya Ahsanul Kalam menyebutkan juga bahawa tak sunat jawab azan yang dirakam melalui ya kaset. Sebab itulah bila masuk waktu aja masjid-masjid, surau-surau tak boleh tekan radio ikim aja. Ustaz, tempat kami tak ada orang ni. Ya, kalau ada pun suara macam orang gagak. Ya, kalau dia azan orang bukan nak datang, orang terus tak datang kata dia. Ya, Allahu Akbar. Macam tu dia azan. Ya, azan apa macam tu. Ya, jadi boleh tak kita tekan radio aja tiap-tiap kali masuk waktu, pasang radio ikim, ya, azan pun sedap bunyi. Ya, hukumnya tak boleh, sebab azan itu ibadah semasa. Ya, azan itu ibadah semasa. Maka sebab itulah azan daripada rakaman TV ataupun ya kaset tidak sunat kita jawab. Ya, tak sunat kita menjawabnya. Sama seperti mendengar bacaan Quran daripada rakaman kaset, ya, tidak sunat untuk kita melakukan sujud ayat sajadah bila mendengar ayat-ayat sajadah. Baik, berikutnya sujud sahwi.
Sujud sahwi juga merupakan perbuatan tambahan di dalam solat. Seseorang itu dituntut melakukan sujud sahwi apabila berlaku beberapa perkara. Ya, ambil catatan sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama ialah seorang yang meninggalkan salah satu daripada 8 sunat ab'ad. Ya, dalam solat kita ada 8 sunat ab'ad. Yang pertama membaca tahiyat awal. Yang kedua duduk ketika baca tahiyat awal. Yang ketiga selawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat awal. Yang keempat selawat atas keluarga baginda Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Ya, yang melibatkan tahiyat aja ada 4. Kemudian yang kelima ialah membaca kunut. Yang keenam berdiri ketika membaca kunut. Yang ketujuh selawat ke atas Nabi SAW dalam doa kunut. Dan yang ke-8 selawat ke atas keluarga baginda SAW dalam doa kunut. Imam Syafi'i mengatakan meninggalkan salah satu daripada 8 sunat ab'ad ni, maka sunat melakukan sujud sahwi. Sunat melakukan sujud sahwi. Bagi siapa? Bagi orang yang solat sendirian dan orang yang solat sebagai imam. Ya, orang yang solat sendirian dan orang yang solat sebagai imam. Kalaulah yang meninggalkan 8 sunat ab'ad ni seorang makmum, ya, seorang makmum. Kita sembahyang dengan imam, sembahyang maghrib. Waktu tahiyat awal kita ni pembaca yang lambat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allahu akbar, tiba-tiba imam dah tegak berdiri, bangun. Ya, sebab kita ni baca lambat. Maka ulama mengatakan bahawa tidak perlu meneruskan bacaan, langsung berdiri saja. Dan orang yang meninggalkan tasyahud awal dalam keadaan yang saya gambarkan tadi itu, dia tak dianggap salah meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad, kerana semua sunat ab'ad ni ditanggung oleh imam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi kita katakan al-imamu dhamin. Imam itu seorang penjamin yang menjamin kesempurnaan solat para makmumnya. Maka para makmum yang tak baca sebahagian daripada tahiyat awal ataupun tak baca sebahagian daripada doa kunut tidak dituntut melakukan sujud sahwi, kerana kecacatan solatnya itu ditampung oleh imam. Ya, ditanggung oleh imam. Baik, itu yang pertama, sebab sujud sahwi. Yang kedua ialah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kalau disengajakan batal, tetapi sebab dia tak sengaja maka tak batal. Tiap-tiap kesalahan dalam solat yang kalau disengajakan batal, tetapi sebab tak sengaja maka tak batal. Contoh, bangun ke rakaat yang kelima, kalau sengaja batal. Ya, kalau sengaja batal, tapi disebabkan tak sengaja maka tak batal. Ya, duduk membaca tahiyat awal pada rakaat pertama. Tahiyat awal rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Ini rakaat pertama dah duduk baca tahiyat dah. Ya, kalau sengaja batal, tak sengaja maka tidak batal. Begitulah juga bercakap. Kalau sengaja, ya, satu huruf yang membawa faham saja sudah membatalkan solat. Ya, ibu-ibu tengah duk semayang, tiba-tiba tengok anak pergi duk main kipas. Ya, dia duk, ya, mula-mula tu duk, ya, nak halang anak tu daripada main tu duk, ya, duk buka mata, duk jeling-jeling aja. Ya, jeling sampai nak terkeluar mata, budak buat tak tahu aja. Ya, mama. Ya,
buat tak tahu aja. Maka akhirnya dia pun ya nak stopkan anak dia daripada main tu, dia buat ya contohnya batai. Ya sebab apa? Sebab itu dipahami. Ya itu dipahami. Ya batal. Masya-Allah. Ya imam baca ayat tentang tentang penghuni-penghuni syurga yang cantik-cantik jelita. Ya inna ansha'nahunna insya'a. Masya-Allah. Ya sampai uruban atraba. Ya kembali teruna dan dara. Masya-Allah. Ya jemaah terlalu asyik sampai wow, batal. Ya batal sembahyang tuan-tuan. Ya batal sembahyang. Baik, itu kalau disengajakan. Kalau tak sengaja, contohnya macam orang latah. Ya orang latah dia bukan nak sengaja, dia tak sengaja. Ya kawan takbir kuat sikit aja tersiku dia. Ya langsung keluar, oh pocot aku solat. Contohnya. Ya kalau takat oh pocot aja tak batal lagi. Sebab apa? Bercakap dengan sengaja di dalam sembahyang, ya kurang daripada 3 patah tak batal, lebih daripada 3 patah batal walaupun tak sengaja. Ya walaupun tak sengaja. Kalau kurang daripada 3 patah, ya contohnya lah Allahu Akbar tersadung sikit je, ya contohnya, ya kawan tengah duk baca, ya tengah duk baca kita katakan ya tahiyat ke apa ke, ya tiba-tiba terkejut, maka itu tak batal. Ya tengah duk sembahyang elok ni, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, tiba-tiba kucing lompat. Ya kucing lompat duk atas riba, terkejut kawan. Ya bunyi suara up. Ya contohnya tak batal. Ya tapi kalau sengaja batal tak? Kalau sengaja batal. Maka tiap-tiap kesalahan yang kalau disengajakan batal, tapi sebab tak sengaja tak batal, sunat sujud sahwi. Ya sunat sujud sahwi bagi siapa? Bagi orang yang solat sendirian dan juga seorang imam. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh makmum, ya makmum yang melakukan kesalahan, ya makmum tiba-tiba bangun ke rakaat yang kelima sebab keliru, disebabkan takbir tuan imam panjang. Imam bangun daripada sujud tu, Allahu Akbar. Kawan ni pun duk ikut suara, tiba-tiba dia dah tegak berdiri dah. Orang lain semua duduk, dia seorang aja berdiri. Ya dia seorang aja bangun ke rakaat yang kelima. Maka wajib dia kembali duduk, ya baca tahiyat dengan tuan imam. Akhir sembahyang dia buat sunat sujud sahwi tak? Tak sunat sujud sahwi. Sebab kecacatan dalam sembahyang seorang makmum semuanya ditanggung oleh tuan imam. Ya buat catatan. Tapi kalau cacatnya solat imam, maka sunat makmum buat sujud sahwi. Kalau cacat itu solat tuan imam, yang cacat ni sembahyang tuan imam. Contohnya imam yang bangun ke rakaat yang kelima, Allahu Akbar, makmum konsisten, semua duduk tahiyat akhir sembahyang asar. Tuan Bilal subhanallah, imam tak berapa dengar. Ya bila Bilal tegur seorang aja, yang lain pun bersemangat nak tegur subhanallah ramai-ramai. Ya tuan imam pun terkejut duduk balik. Ya sebab apa? Dah tahu dia yang tersalah bangun. Maka kesalahan tu siapa buat? Imam buat. Ya tapi tak sengaja. Kalau sengaja batal sembahyang. Ya tak sengaja, maka pada ketika itu sunat makmum melakukan sujud sahwi kalau imam tak buat sujud. Tuan imam tiba-tiba bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak buat sujud sahwi. Sedangkan dalam sembahyang ada cacat, sebab tadi dia bangun ke rakaat yang lebih, maka masih sunat untuk makmum melakukan sujud sahwi yang ditinggalkan oleh tuan imam tu. Ya bagi makmum yang belum beri salam,
sunat mereka melakukan sujud sahwi yang ditinggalkan oleh tuan imam, kerana kecacatan itu kecacatan yang dilakukan oleh imam. Baik, sujud sahwi kalau imam buat, maka hukum dia wajib para makmum ikut buat, walaupun yang buat salah tu tuan imam seorang aja. Macam tadi, imam bangun ke rakaat yang kelima, dia seorang aja, orang lain semua tak bangun. Namun bila imam buat sujud sahwi, makmum semua wajib buat, tak boleh ambil dia kata yang buat salah tu imam aja, kenapa kita pula nak sujud, biar imam sudahlah. Tak boleh macam tu. Tak boleh, dia wajib ikut buat. Kalau dia tak ikut buat, sembahyangnya batal. Kalau dia tak ikut buat, sembahyangnya batal. Jadi kita kena ambil maklum, sujud sahwi ini kalau imam buat, kita wajib buat. Kalau imam tak buat, maka kita masih boleh buat. Bahkan hukumnya sunat melakukan sujud sahwi bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan kesalahan imam. Cuma imam tak buat sujud sahwi, imam tak baca tahiyat awal, imam tak baca tahiyat awal, maka pada ketika itu bila tahiyat akhir aja kita duk ready dah ni mesti buat sujud sahwi ni, sebab tadi tak baca tahiyat awal. Tiba-tiba tuan imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak buat sujud sahwi, maka pada ketika itu sunat makmum buat supaya sembahyangnya tidak ada cacat. Cuma dalam nak melakukan sujud yang ditinggalkan oleh tuan imam ada syarat. Ada syarat. Nak melakukan sujud sahwi yang ditinggalkan oleh imam tu ada syaratnya. Jika imam meninggalkannya, makmum boleh melakukannya. Apa syarat? Cuba tengok kat situ. Setelah pasti imam bukan memberi salam kerana lupa meninggalkan sujud sahwi. Tolong garis setelah pasti itu. Itulah syaratnya. Itulah syaratnya. Macam mana kita nak dapatkan kepastian? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi kata tengok pada adat setempat. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ni duk tunggu ni, tak sujud lagi, duk tunggu. Sebab apa? Tak pasti imam bagi salam sebab lupa ke, ataupun imam bagi salam kerana memang sengaja tak nak buat sujud sahwi. Kita bukan boleh piduk tanya, imam ni salam betul-betul ke, salam tak betul ni? Kita bukan boleh piduk tanya macam tu. Maka kita perlu mendapatkan kepastian. Macam mana cara untuk dapatkan kepastian? Ditentukan mengikut adat setempat. Contohnya kalau di Mesir, di Masjid Syekh Salah Ja'fari, kalau di situ orang-orang sana bila dia selesai solat, bila dia beri salam aja, dia akan angkat tangan ni, letak di kepala, letak di ubun-ubun, kemudian dia baca ayat sanuqri'uka fala tansa, akan dibacakan Quran itu kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau tidak melupakannya. Maka dia sapu ke muka, dia bawa ke dada. Itu amalan yang mujarab, yang mereka katakan untuk kuat ingatan. Anak-anak yang hafal Quran dan sebagainya. Kita yang duk hafal ilmu ni. Jadi letak tangan di ubun-ubun ni, baca sanuqri'uka fala tansa, bawa tangan tu usap ke muka, bawa ke dada ni. Ni kalau tuan-tuan tanya dalil hadis ke apakah, kita tak ada dalil. Tak ada dalil. Tapi itulah amalan mujarrab para salihin. Maka di Masjid Syekh Salah Ja'fari kebanyakan jemaahnya berbuat demikian. Hatta dengan tuan imam pun buat macam tu. Imam tadi tak baca tahiyat awal, kita duk tunggu nak buat sujud sahwi. Tiba-tiba tuan imam beri salam. Maka kita nak pastikan imam ni sungguh ke dah keluar pada sembahyang ni. Tengok pada adat.
adat selepas sembahyang di situ angkat tangan letak di kepala. Bila dia angkat tangan letak di kepala aja, kita sudah boleh beranggapan dia dah keluar dia dah keluar daripada solat. Kalau di tempat kita biasanya selepas salam, kalau di tempat kita tuan imam istighfar. Maka saat dia bagi salam dan dia istighfar, Astaghfirullahaladzim, waktu tu kita dah boleh hukum bahawa zahirnya dia dah selesai, dah keluar pada solat. Maka kita yang belum beri salam tadi boleh melakukan sujud sahwi, yang ditinggalkan oleh tuan imam. Masih sunat melakukan sujud sahwi yang ditinggalkan oleh tuan imam. Kalau di setengah tempat pula, macam di Perlis, selepas bagi salam aja imam langsung pusing pada jemaah. Di Mesir pun sama. Di kebanyakan tempat di Mesir, bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pusing menghadap jemaah. Kalau dah pusing duk menghadap kita tu, confirm lah dah habis mayang. Maka pada ketika itu kita boleh melakukan sujud sahwi yang ditinggalkan oleh tuan imam. Itu syarat dia bagi makmum yang nak melakukan sujud sahwi. Apabila imam yang melakukan kesalahan dalam solat tetapi tidak melakukan sujud sahwi. Baik, ada 7 keadaan makmum bila imam tak buat sujud sahwi. Ni tak ada dalam kitab. Ada 7 macam makmum bila imam tak buat sujud sahwi. Pertama, orang yang tahu imamnya ada tuntutan sujud sahwi. Dia tahu ada tuntutan sujud sahwi, imam beri salam, dia pun ikut beri salam. Imam tak baca tahiyat awal, makmum ni duk tunggu nak buat sujud sahwi, tiba-tiba imam bagi salam. Pak imam ni tadi dah lah tak baca tahiyat awal, ni sujud sahwi pun tak buat. Dia tahu, tapi dia bagi salam juga. Dia bagi salam juga. Maka orang itu dianggap sengaja keluar daripada solat. Orang yang bagi salam dengan sengaja tadi dianggap telah pun keluar daripada solatnya dengan salamnya yang sengaja itu. Maka kalaulah ditakdirkan rupa-rupanya tuan imam ni orang yang lupa saja, selepas dia bagi salam ke kiri, makmum dah bagi salam dah, tiba-tiba dia teringat ada sujud sahwi, maka dia pun Allahu Akbar buat sujud. Orang yang bagi salam dengan sengaja itu tak wajib lagi sujud, kerana dia dianggap telah keluar daripada solat dengan salamnya yang sengaja. Itu makmum yang pertama, orang yang keluar daripada solat dengan salamnya yang sengaja. Yang kedua, makmum yang lupa sujud sahwi. Dia lupa ada tuntutan sujud, imam bagi salam dalam keadaan lupa sujud, dia pun ikut bagi salam juga dalam keadaan lupa. Maka orang ni kalaulah tiba-tiba imam kembali sujud, dia dah bagi salam dah, tapi dia juga lupa ada tuntutan sujud. Macam mana imam lupa? Maka bila imam kembali sujud, dia wajib kembali sujud, kerana salamnya yang lupa itu belum mengeluarkan dia daripada solat. Salamnya dalam keadaan lupa ada tuntutan sujud belum mengeluarkan dia daripada solat. Maka orang ni bila imam kembali sujud, dia juga wajib kembali sujud. Baik, yang ketiga, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
orang yang tahu ada tuntutan sujud, apabila imamnya memberi salam, maka dia langsung melakukan sujud. Ya, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung buat sujud tanpa menunggu dulu memastikan apakah imam salam dengan sengaja atau salam dalam keadaan lupa. Maksudnya makmum yang langsung melakukan sujud dalam keadaan dia belum pasti apakah imamnya dah keluar daripada solat ataupun belum dengan salam tadi. Kan tadi kita bagi tahu kepastian itu diketahui dengan adat setempat. Ya, kepastian itu diketahui dengan adat setempat. Maka dia ni imam bagi salam aja, dia langsung sujud sebelum dia pastikan dulu salam imam tu sengaja ataupun lupa. Dia tak pastikan, dia langsung sujud saja. Maka makmum tersebut batal solatnya, kerana dia dianggap melakukan perbuatan tambahan di belakang seorang imam dalam hal keadaan dia belum pasti apakah ikutannya dengan imam telah terputus ataupun belum. Ya, maka solatnya batal. Sama macam orang yang buat sujud sajadah di belakang seorang imam. Ya, jadi orang yang buat sujud sahwi selepas salam imam, sebelum mencari kepastian ya, apakah imamnya dah keluar daripada solat ataupun belum, maka solatnya batal. Ya. Baik, makmum yang berikutnya ialah orang yang tahu ada tuntutan sujud. Apabila imam memberi salam, dia menunggu sehinggalah jelas kepadanya tanda-tanda imam dah keluar daripada solat, barulah dia melakukan sujud. Maka orang ini solatnya sah, dan itulah perbuatan yang terbaik dan afdal, iaitu ya, dia tunggu dulu sehingga jelas tanda-tanda imam dah keluar daripada solat, barulah dia melakukan sujud sahwi, menyempurnakan kecacatan solat yang berlaku. Baik, makmum yang berikutnya, orang yang tahu ada tuntutan sujud, apabila imam memberi salam, dia niat mufaraqah. Payahlah ustaz, kita nak tahu dia dah keluar pada semayang ke belum, dia lupa ke, ya, susahlah. Maka bila dia bagi salam aja, saya niat mufaraqah, boleh tak? Saya niat mufaraqah, saya buat sujud. Maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Maka bila imam bagi salam aja, payah kita nak ambil tahu, kita bukan orang sana, kita mana tahu adat setempat. Ya, contohnya. Maka bila dia bagi salam aja, tadi dia tak baca doa kunut. Ya, tadi dia tak baca doa kunut. Maka bila dia bagi salam aja, kita pun langsung melakukan sujud dengan niat mufaraqah daripada imam. Maka hukum berbuat demikian adalah harus, dan pahala berjamaah tidak hilang daripada kita, kerana kita mufaraqah dalam situasi yang dibenarkan. Baik, berikutnya tasyahud awal. Tasyahud awal wajib muwafaqah imam pada meninggalkannya, tidak pada mengerjakannya. Tasyahud awal ni kalau imam kalau imam tak buat, maka wajib kita juga meninggalkan tahiyat awal. Kalau imam tinggalkan tahiyat awal, tiba-tiba kita duduk baca tahiyat awal, sembahyang kita batal kerana su'ul mukhalafah. Ya, jadi tahiyat awal ni dia berbeza dengan sujud sahwi tadi. Ya, sujud sahwi bila imam buat wajib buat, bila imam tinggal boleh buat. Ya, tetapi tahiyat awal ni bila imam tinggal, kita wajib tinggal. Bila imam buat, makmum boleh tak buat. Ya.
Jika imam meninggalkan tasyahud awal, wajib makmum meninggalkan tasyahud awal itu kerana melakukannya pada ketika itu dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tidak dilakukan oleh imam. Namun begitu jika imam melakukan tasyahud awal, boleh makmum meninggalkan tasyahud awal tersebut dan solatnya sah kerana dia hanya mendahului imamnya dengan satu rukun saja. Dia hanya mendahului imam dengan satu rukun. Semalam kita dah ambil dah kaedah dia, sifir dia. Makmum tak boleh mendahului imam dengan dua rukun perbuatan berturut-turut. Mendahului imam dengan dua rukun perbuatan berturut-turut dengan sengaja batal solat. Maka bila imam buat tahiyat awal, makmum tiba-tiba bangun langsung. Dia bangun langsung bukan sebab apa? Bawah pelipat kaki dia ada bisul, tak tahan. Tak tahan. Dia ingat tak apalah, tahiyat awal disunat aja imam. Maafkanlah aku. Tak tahan ni. Kawan solat sampai menangis-nangis. Kalau nak duduk juga aja menangis sebab tahan sakit. Orang sebelah kata bagus sungguhlah orang ni solat. Khasyah, ada rasa gerun kepada Allah. Tazallul, merendah diri kepada Allah. Inkisar, remuk hatinya di hadapan Allah sehingga mengalir air mata. Selesai semayang dia tanya, Tuan, apa rahsia Tuan menangis dalam semayang? Saya pun nak menangis juga. Kata dia, aku ada bisul. La ilaha illallah. Bukan sebab bukan sebab inkisar, tazallul, khasyah tadi, tapi sebab bisul. Maka sebab tak tahan tu, dia tak duduk baca tahiyat awal, dia langsung bangun dengan sengaja meninggalkan tahiyat awal sebab tahiyat awal bagi dia sunat saja. Contohnya, ni kita bagi contoh supaya nampak gambaran tu. Maka bangun meninggalkan tahiyat awal yang dilakukan oleh imam tu tak batal sembahyang. Kerana dia hanya mendahului imamnya dengan satu rukun sahaja. Baik, perhatian. Jika imam melakukan tasyahud awal manakala makmum pula bangun meninggalkannya kerana lupa atau tersalah. Orang ni bangun bukan sengaja, tapi dia terlupa atau dia tersalah. Bangun bukan sengaja, tapi kerana lupa atau tersalah. Tersalah ni contohnya dia dengar imam takbir panjang. Allahu Akbar. Kawan duk ingat imam dah bangun berdiri lah. Sebab takbir panjang. Sedangkan takbir tu untuk bangun duduk je pun, tak payahlah panjang-panjang. Maka bila takbir panjang, makmum keliru, dia bangun berdiri. Rupa-rupanya dia seorang aja berdiri, orang lain semua duduk tahiyat. Maka bangunnya tadi tu dalam keadaan tersalah. Maka dalam situasi ini apa yang patut dia buat? Wajib makmum tersebut duduk kembali. Dia wajib duduk balik. Sebab bangun dia tu dalam keadaan lupa dan tersalah, tak diambil kira. Tak diambil kira sebagai ibadah. Baik, kita pergi ke lain sikit. Pergi ke lain sikit. Contoh, ni nak bagi contoh. Nak bagi contoh bahawa bangun yang lupa ataupun yang tersalah tu tak dikira. Kita niat sembahyang qasar. Kita niat sembahyang qasar. Tiba-tiba selepas baca tahiyat patutnya bagi salam. Tiba-tiba kita pergi bangun rakaat yang ketiga. Sembahyang niat qasar, tapi tersasul tadi baca tahiyat awal aja. Kemudian bangun ke rakaat yang ketiga. Bila dah tegak berdiri, alang-alang dah bangun ni, buat tamam je lah. Contohnya. Contohnya. Dia kata dah alang-alang bangun ni, buat tamam aja lah. Maka apa hukum dia? Hukumnya kalau dia nak buat tamam sekalipun, dia kena duduk balik, kemudian dia bangun semula. Sebab bangun dia dalam keadaan lupa tadi tu tak dianggap sebagai ibadah. Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan. Allah tak ambil kira daripada umatku
yang tersalah dan yang terlupa. Maka bangun dalam keadaan tersalah tu tak dianggap sebagai bangunnya ibadah. Dengan sebab itu kalau dia nak sambung jadi 4 rakaat sekalipun, tetap dia kena duduk dulu, bangun balik. Ya, dah halang-halang duduk tak bangun dah lah. Ya, dah halang-halang duduk tak bangun dah lah. Ya. Maka begitulah juga orang yang bangun meninggalkan tahiyat awal dalam keadaan tak sengaja. Dah tegak berdiri dah, tiba-tiba baru perasan, rupa-rupanya takbir tuan imam aja panjang, tapi tuan imam duduk baca tahiyat, makmum yang lain pun semua duduk baca tahiyat. Maka dia yang bangun tersalah tadi tu wajib duduk semula. Daripada salah, wajib kembali ke tempat yang asal, tempat yang betul. Jika makmum sengaja bangun meninggalkan imam yang duduk membaca tasyahud awal, maka sunat dia duduk semula kerana keluar daripada khilaf yang mengatakan ia wajib. Ini pun satu kenyataan juga. Kalaulah dengan makmum tadi tu bangun dengan sengaja meninggalkan imam, maka sunat untuk dia duduk balik. Sunat untuk dia duduk balik. Kerana keluar daripada masalah khilaf bagi ulama yang mengatakan wajib kembali duduk. Namun sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalaulah orang tu bangun dengan sengaja, maka bangunnya tadi tu sudah dianggap sebagai ibadah. Bangun dia tadi tu sudah dianggap sebagai ibadah. Kalau dia tak nak kembali duduk pun, sembahyangnya tetap sah. Sembahyangnya tetap sah. Baik, catatan tambahan, doa kunut. Doa kunut tak wajib muwafaqah dengan imam. Maksudnya apa? Doa kunut kalau imam buat, makmum kat belakang tak buat, solat makmum tersebut sah. Doa kunut kalau imam tak buat, makmum kat belakang pula baca doa kunut, sembahyang makmum tadi sah. Sebab doa kunut bukan perbuatan tambahan. Sebab doa kunut bukan perbuatan tambahan. Kita hanya memanjangkan apa yang telah dilakukan oleh imam. Imam rokok, kita rokok. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam turun sujud, kita kekal i'tidal, membaca doa kunut. Maka dengan sebab itu doa kunut tak dianggap sebagai perbuatan tambahan. Doa kunut hanya memanjangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh imam, iaitu memanjangkan i'tidal. Maka boleh kita baca doa kunut dengan syarat jangan ketinggalan 2 rukun berturut-turut, sebagaimana perbahasan yang telah kita bahaskan semalam. Makmum yang baca doa kunut sampai imamnya sujud dia tak ikut, imam duduk antara 2 sujud pun dia belum turun, imam sujud lagi sekali, sembahyang dia batal, sebab dia ketinggalan 2 rukun perbuatan tanpa uzur. Disebabkan baca doa kunut itu sunat, mengikut imam adalah wajib. Maka dengan sebab itu batal solat kalau sampai ketinggalan 2 rukun. Tetapi kalaulah tak ketinggalan 2 rukun, maka masih sunat untuk baca doa kunut, walaupun imam tak baca kunut. Baik, halaman 21. Jika imam meninggalkan duduk istirahah lalu makmum mengerjakannya, maka solat makmum itu tidak batal kerana ia perkara sunat yang kecil yang tidak ketara antara melakukannya dan meninggalkannya. Masya Allah. Jadi kalau imam buat duduk istirahah, makmum tak buat, ataupun imam tak buat duduk istirahah, makmum pula buat duduk istirahah. Duduk istirahah ni duduk seketika selepas bangun daripada sujud yang kedua, sekadar bertenang sebelum tegak berdiri.
Maka ulama mengatakan duduk istirahah ni perkara sunat yang kecil, yang tak nampak ketara antara orang yang buat dengan orang yang tak buat, tak nampak sangat perbezaannya. Maka dengan sebab itulah ia tak dianggap sebagai perbuatan tambahan yang membatalkan solat. Baik, jika seorang makmum ikut duduk membaca tasyahud awal bersama imam tetapi lambat bangun kerana kecepatan bacaan imam dan kelambatan bacaannya, maka solatnya tidak batal kerana makmum itu hanya memanjangkan apa yang telah dilakukan oleh imam. Hal ini sama seperti kunut, iaitu boleh dilakukan selama tidak ketinggalan 2 rukun berturut-turut. Sama juga ya, tuan imam baca doa, baca tahiyat awal dengan laju, makmum pula lambat, sampai bila imam berdiri makmum belum habis. Ya, buat catatan tambahan dari segi hukum, bila imam dah berdiri, kita ya berdiri aja. Sebab apa? Sebab tahiyat awal kita tu ditanggung oleh tuan imam. Ya, kecacatan tu dah ditanggung oleh tuan imam. Kalau kita tak baca pun tak apa dah. Ya. Tapi kalau dia nak baca juga silakan. Cuma bacaannya tadi tu ya, jangan sampai dia ketinggalan 2 rukun. Imam berdiri dah 1 rukun. Imam duk baca Fatihah, dia tak bangun lagi. Imam rokok saja masuk rukun yang kedua. Ya, dia masih duduk tahiyat lagi. Ya. Imam bangun daripada rokok, batal sembahyang kerana ketinggalan 2 rukun berturut-turut. Maka boleh kalau nak baca, tapi jangan ketinggalan 2 rukun. Dan boleh juga meninggalkan saja tahiyat tadi itu. Sebab apa? Baki daripada tahiyat tu ditanggung oleh imam, sebagaimana perbahasan kita tadi berkenaan dengan tuntutan sujud sahwi. Orang yang meninggalkan sebahagian doa kunut di belakang imam, ataupun meninggalkan sebahagian tahiyat awal di belakang seorang imam, tidak dituntut sujud sahwi kerana kecacatan solatnya tersebut ditanggung oleh tuan imamnya. Baik, syarat kedua yang ke-6. Ya, syarat kedua, syarat ikutan dalam berjamaah yang ke-6. Makmum tidak boleh berada lebih ke depan daripada imam, sama ada berdiri, duduk maupun mengiring, kerana tidak dinakalkan perbuatan seperti itu dilakukan oleh mereka yang ikut solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Jadi syarat yang ke-6 ni, hendaklah kedudukan makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Ukuran depan dan belakang tadi itu daripada tumit. Ya, maksudnya tumit makmum jangan lebih ke depan daripada tumit tuan imam. Ya, bagi orang yang berdiri maka dikira pada tumitnya. Bagi orang yang duduk dikira pada belakangnya. Ya, jangan belakang dia tu lebih ya ke depan daripada tumit imamnya. Perhatian, berdiri lebih ke depan daripada imam tidak sah kecuali dalam situasi solat syiddatil khauf.
solat dalam kebimbangan dan ketakutan. Ya, sembahyang dalam kebimbangan. Seperti orang yang solat dalam hal keadaan tengah-tengah solat tiba-tiba diserang oleh musuh, maka pada ketika itu berkecamukan, bertempiaran, lari itu pun masih semayang lagi. Ya, berlaku gempa bumi ini, masjid dok runtuh sikit-sikit, tak apalah, aku serah pada Allah aja. Tak boleh. Ya, syarak suruh lari. Ya, syarak suruh kita ikhtiar, syarak suruh lari. Jangan pergi duk klaim pula, tengok tu punyalah lemah iman senipis bawang. Masya Allah, komen kat orang boleh lah, kalau kena dia lagi awal lari. Ya, teruknya masyarakat ni, iman senipis bawang, baru bergoncang sikit dia pun dah lari dah. Tunggulah, Allah ada. Masya Allah. Ya, konon. Ya, syarak suruh kita lari. Maka waktu lari itu pun masih semayang lagi. Kena ingat, ya, bergerak cepat-cepat keluar daripada tempat tu, walaupun berpusing daripada kiblat, tetap sah semayang. Ini situasi yang dibolehkan, sembahyang dalam syiddatil khauf. Ya, baru nak letak kepala sujud aja tiba-tiba ulang tedung duduk macam tu, la ilaha illallah, awak dia mai duduk sini pula. Ya, terlompat bangun. Ya, takkan tak lari-larilah. Ya, itu syarak suruh. Maka pada ketika itu masih lagi dianggap solat. Ya, sampailah dapat tempat yang aman, berdiri balik elok-elok, sambung. Ya, berapa rakaat tadi? Ya, sambung balik. Hukum dia boleh. Ya, jangan duk kata kat orang, ya, bagus sungguhlah kawan tu, masjid nak runtuh pun dia seorang je semayang, orang lain semua lari. Ya, hak lari itu yang bagus sebenarnya, sebab hak lari itu ikut syariat. Ya, hak lari itu dia ikut syariat. Syariat suruh lari. Ya, maka dalam hal keadaan, ya, syiddatil khauf ni, imam dah lari dah, tapi imam ni badan besar, dia lari pelan. Makmum pula kurus, dia lari laju, potong tu imam. La ilaha illallah. Contohnya, ya, sampai potong tu imam. Maka dalam situasi ni tak apa. Ya, dalam situasi syiddatil khauf ni boleh makmum tu lebih ke depan daripada imam, disebabkan ya, ini sembahyang dalam keadaan darurat. Ya, bukan ada apa pun, kebau, ya, kebau korban terlepas masuk masjid. La ilaha illallah. Ya, duk tambat elok dah nak tunggu hari korban, tiba-tiba terlepas masuk ke masjid, tengah duk sembahyang jemaah, kebau mengamuk dalam masjid, main tak lari. Ya, pakat lari habis. Ya, pakat lari habis. Tapi yang pelik orang kita kalau lari macam tu kira tak sembahyang. Ya, tak berhenti kita sembahyang lain. Ya, sebenarnya dari segi hukum masih dalam sembahyang. Ya, masih dalam sembahyang. Walaupun waktu tu, ya, dia potong tu imam sekalipun, ya, lari dulu pada imam, ya, tetap hukum dia masih sah. Walau makmum lebih ke depan daripada imam dalam situasi syiddatil khauf, sembahyang dalam keadaan bersangatan takut. Maka syiddatil khauf ni, kata para ulama, bukan nak tunggu perang saja, semua keadaan lah. Ya, keadaan yang boleh menakutkan. Berdiri sebaris dengan imam hukumnya makruh dan tidak mendapat fadilat berjamaah. Berdiri sebaris dengan imam hukum dia makruh. Ya, dan tak dapat pahala berjamaah. Ya, bagi orang yang berdiri sebaris dengan imam. Sunat makmum terkebelakang daripada imamnya sejauh 3 hasta bagi saf pertama, dan jarak antara saf-saf yang lain juga 3 hasta. Ya, sunat susunan saf ni 3 hasta. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Melayu kita, ya, bacalah dalam Mat'ul Badrain ke, bacalah dalam Bughyatul Tullab ke, bacalah dalam Kashful Litham ke, bacalah dalam Bahrus Safa ke, ya, maka kita akan dapati kenyataan mengatakan luput pahala berjamaah apabila jarak makmum
dengan imam lebih daripada 3 hasta. Ya, sebab itulah saf pertama tu pastikan kalau guru-guru kita para habaib bila dia jadi imam dia akan ukur hasta ni 3 hasta baru dia berdiri kat depan tu. Ya. Tapi musim Covid ni masya-Allah sampai berapa meter kat depan untuk imam. Kalau jadi apa-apa imam ya, imam batal payah. Ya, payah nak selesai sebab jauh sangat. Makmum nak bergerak pergi ganti dia pun jauh. Ya. Kalau jatuh najis atas kepala dia pun ya, susah makmum nak tolong. Kalau imam tengah semayang tiba-tiba najis jatuh atas kopiah imam, wajib makmum di belakang bergerak cabut kopiah tu. Ya, supaya kekal imam sah sembahyang. Berlama-lamaan menanggung najis maka batal sembahyang. Bukan takat batal imam aja, batal makmum semua sekali. Sebab najis benda zahir yang nampak. Sebab tu orang kat belakang imam ni dia kena tahu ilmu. Dia bergerak ke depan, dia pegang subhanallah, dia pegang kopiah imam, cabut buang. Ya. Tu imam jangan pula bila kawan tu tarik dia pun tarik balik pula nak pakai. Ya, jangan macam tu. Ya. Ataupun baru kawan ni subhanallah nak pegang kopiah aja dia tulis semayang ni. Ya. Dia tulis hidup sembang macam tu pula. Ya. Baru-baru ni di Masjid Bukit Jelutong saya ya, balik daripada kerja biasanya singgah Masjid Bukit Jelutong ya, tukar pakaian kat situ kemudian pergi ke tempat kuliah. Ya. Jadi tengok seorang anak muda sembahyang tak menghadap kiblat. Sebesar-besar masjid belah sana dia sembahyang menghadap ke belakang. Ya. Kiblat belah depan ni dia pusing ke sana. Kita habis-habis dah siap semua tu tengok kawan ni kenapa sembahyang pikuk ni pula. Ya. Rupa-rupanya dia tengok ada seorang duk baca Quran menghadap ke situ. Maka dia duk ingatkan kiblat arah tu. Ya. Kawan ni duk baca Quran menghadap ke dinding. Maka dia pun sembahyang. Kita pun daripada jauh ni subhanallah ni tak menghadap kiblat ni. Kita pegang dia nak pusing bagi menghadap kiblat. Ya, arah kiblat yang betul. Tiba-tiba dia kata, "Ya ke tak menghadap kiblat?" Saya tengok dia. Ya, dia pergi duk sembang macam tu pula dah. Ya. Ya. Saya tengok dia duk menghadap tu saya ingatkan betul dah. Habislah. Pergi sembahyang lain kata. Ya. Kita nak tolong dia. Ya, kita nak tolong dia, nak pusing bagi dia menghadap kiblat. Tiba-tiba dia kata, "Saya tengok dia duk menghadap tu ingatkan arah kiblat." Ya. Habislah. Baik. Jadi tuan imam kalau duduk jauh sangat payah makmum nak tolong. Ya, payah makmum nak tolong. Macam saf kita ni, ya, disebutkan dalam kitab-kitab kalaulah renggang antara saf itu kambing Yaman. Kambing Yaman ni jenis bakar kambing yang kecil. Dia tak boleh lalu. Ya. Saf kita renggang tapi kambing tu tak boleh lepas. Maka itu masih lagi dianggap saf yang tidak putus. Ya, masih lagi dianggap saf yang tidak putus. Masih dapat fadilat saf. Macam ya Putrajaya wilayah persekutuan sekarang ni ya, jarak antara seorang dengan seorang sekadar siku bertemu siku. Kita berdiri ni kita buat tangan kita kat dada macam ni, siku dia belaga. Itu jarak dia. Tak ada dah meter-meter ni. Ya, maka jarak tu agak sempit. Sehingga kalaulah kambing Yaman tadi tu nak lalu dia tak boleh lepas. Maka itu masih dianggap saf yang bersambung. Ya. Tapi kalau sampai 2 meter bukan takat. Ya, bukan takat kambing boleh lalu. Anak gajah pun dah lepas. Ya. Itu memang confirm putus saf. Baik, syarat kedua yang ketujuh, hendaklah solat imam pada i'tiqad makmum itu sah. Ya, sembahyang imam itu sah pada i'tiqad makmum. Kalau makmum beranggapan sembahyang tuan imamnya tidak sah, maka dia tak boleh ikut. Ya, dia tak boleh ikut. Imam baca bacaan Fatihah yang agak kita katakan ganjil. Ya, ataupun ya ketinggalan beberapa huruf ataupun kalimah. Surah Fatihah ada 29 perkataan.
Surah Fatihah ada 29 perkataan. Tiba-tiba kita dengar orang ni baca macam tak cukup perkataan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa nasta'in. Macam tu. Ya. Kita kata kawan ni ni CD rosak ke apa ke? Ya. Duk elok-elok baca punya sedap, tiba-tiba sampai situ jadi sangkut. Ya, kita tak berapa nak confirm lagi. Tak apa, sabar. Aku tunggu kejap rakaat kedua tengok macam mana pula. Sama juga. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Macam tu. Ya. Ya. Maka pada ketika itu, pada i'tiqad kita, sembahyang dia tu tak sah. Disebabkan surah Fatihah tak cukup kalimah. Surah Fatihah mesti 29 kalimah. Meninggalkan satu sudah tak cukup. Ya. Maka tak sah solat. Maka wajib kita mufaraqah. Kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut juga, sembahyang kita batal. Ya. Kalau kita ikut juga, sembahyang kita batal. Tidak sah solat makmum yang mengiktikadkan solat imamnya batal, seperti dua orang yang berijtihad tentang arah kiblat yang berbeza. Tiap seorang daripada mereka berdua berijtihad arah kiblat yang lain, berbeza dengan sahabatnya, maka tidak sah salah seorang solat mengikut kepada seorang lagi ketika itu. Kerana pada i'tiqadnya tidak sah solat seorang lagi yang berbeza arah kiblat dengannya. Dua orang yang mengembara, sampai di suatu tempat tak ada manusia, kemudian tak tahu arah kiblat. Maka bila nak sembahyang, mereka kena ijtihad arah kiblat. Kawan ni berijtihad, dia kata sebab matahari naik belah sana, kiblat mestilah belah maghrib, belah terbenam matahari. Maka dia beranggapan kiblat belah sini. Kawan ni pula kata apa? Semalam aku tengok bintang yang menunjukkan arah kiblat macam belah sana, sebab bintang 3. Tuan-tuan tahu bintang 3 bukan komunis. Bukan komunis. Bintang 3 penunjuk arah kiblat. Kalau malam yang berbintang penuh, kita tengok ke langit, ada bintang 1, 2, 3. Yang ketiga tu agak jauh sikit, tapi dia tersusun elok macam anak panah. Itu bintang penunjuk arah kiblat. Bintang penunjuk arah kiblat. Maka kawan dikata, aku tengok matahari jatuh belah sana, maka belah ni lah kiblat kita. Kawan ni pula kata, semalam kan kita tengok bintang ke belah sana. Kata dia, penunjuk bintang tu belah sana, maka kiblat belah sana. Maka pada ketika itu dua-dua orang ni berijtihad arah kiblat berbeza. Maka tidak sah mengikut antara satu sama lain. Kerana pada ijtihad kawan ni, sembahyang menghadap arah sini tidak sah. Kawan ni pula sembahyang arah sini tidak sah sebab bukan kiblat. Itu contoh apabila sembahyang imam, makmum beriktikad sembahyang imam tidak sah, maka dia tak boleh ikut. Sekiranya seorang yang bermadhab Syafi'i mengikut imam yang bermadhab Hanafi, yang berwudu dan solat berdasarkan madhabnya, dan orang yang bermadhab Syafi'i tersebut beriktikad bahawa solat imam yang bermadhab Hanafi itu batal, maka tidak sah untuk dia mengikutnya. Orang madhab Syafi'i dia ikut pada orang madhab Hanafi. Dari segi hukum boleh ikut selama mana tak zahir depan mata kita apa yang bercanggah dengan kefahaman kita. Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan tak batal wudu,
sentuh kemaluan tak batal wudu. Mazhab Syafi'i, sentuh kemaluan batal wudu. Ya, mazhab Syafi'i sentuh kemaluan batal wudu. Mazhab Hanafi kata apabila seorang sahabat tanya tentang sentuh kemaluan, maka Nabi kita kata ia hanyalah sebahagian daripada tubuhmu. Ya, jadi kata Imam Hanafi, macam mana kita sentuh pipi kita pun boleh, sentuh kemaluan pun boleh lah, pipi pun sebahagian pada tubuh. Ya, contohnya. Ya, maka itu hujah mereka. Manakala mazhab kita kata ya batal. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Maka kalaulah hanya sekadar itu pegangan mereka dan ini pegangan kita, tetapi kita tak nampak pun depan mata kita dia dok buat tu, ya. Tak ada pun dalam semayang dia pergi hulurkan ya, tangan pula pegang, mana ada. Ya, maka pada ketika itu sah aja kita mengikut, sah aja kita mengikut. Begitulah juga contohnya ya, berpegangan tangan suami isteri. Mazhab Hanafi tak batal wudu, mazhab kita batal wudu. Ya, mazhab kita batal wudu. Maka kita tahu imam ni mazhab Hanafi dan itu pegangan dia, tapi kita tak nampak pun dia buat depan mata kita. Maka kata Imam Ibnu Hajar, lazimu mazhab laisa bimadhab. Ya, orang yang melazimi satu mazhab itu belum tentu dia berpegang sama macam mazhabnya. Mungkin kerana dia meraihkan orang lain maka dia tak sentuh isteri dia, kerana dia meraihkan jemaah ya yang mazhab Syafi'i nak ikut di belakang dia. Maka dengan sebab itu selama mana tak zahir depan kita, kita boleh ikut. Lainlah kalau ya tuan imam tadi masya-Allah nak masuk masjid pun berpegangan tangan dengan isterinya, janam masya-Allah, duk menyanyi lagi masya-Allah, ya, pegangan tangan, ya, tiba-tiba dia pula jadi imam, ya, maka pada ketika itu kita tak boleh ikut, sebab tadi kita nampak sungguh ya batal wuduk dah imam ni, maka kita tak boleh ikut. Adapun kalau tak zahir depan kita, maka kita ambil maklum ya, mazhab mereka juga mengatakan sunat meraihkan orang mazhab lain. Maka mungkin kerana meraihkan itu dia tak buat. Mazhab Maliki tertib dalam wudu bukan rukun. Ya, mazhab Syafi'i tertib rukun wudu. Maka kalau tak tertib tak sah. Ya, tidak sah wudu. Maka kalau sekadar kita pergi ke Morocco, Maghribi, mereka bermazhab dengan mazhab Maliki. Majoriti orang Maghribi mazhab Maliki. Kalau takat imam tu mazhab Maliki saja kita boleh ikut. Sebab apa? Tak semestinya orang yang melazimi mazhab itu gambaran sebenar mazhab dia, kerana boleh jadi dia meraihkan orang lain. Dan dalam mazhab Maliki juga sunat ambil wuduk dengan tertib. Ya, dalam mazhab dia sunat ambil wuduk dengan tertib. Maka selama tak zahir depan kita boleh saja. Lainlah kalau saat kita duduk tengah ambil wuduk, tok imam pun ambil wuduk sebelah. Ya, tengok dia basuh kaki dulu. Ya, basuh kaki, kemudian kumuk-kumuk, kemudian letak air di kepala, kemudian baru basuh muka, kemudian basuh telinga. Ya, kita pun tanya, wuduk kah? Na'am wudu ala madhabina syekh. Ya, ikut madhab kami, dia kata wuduk lah ni. Ya, tiba-tiba tengok dia pula jadi imam, maka pada saat itu tak boleh ikut, sebab pada i'tiqad kita wuduk yang macam tu tidak sah. Tapi kalau takat dia wuduk seorang-seorang kat rumah dia, kita pun tak nampak macam mana, boleh saja kita ikut. Sekiranya makmum itu tidak tahu atau syak apakah imam itu melakukan perkara yang membatalkan solat atau tidak pada i'tiqad makmum, maka hukumnya sah mengikut kepadanya.
kerana pada zahirnya dia seorang yang meraihkan khilaf dan melakukan solat yang sempurna pada pandangan zahir makmum itu. Jika makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Hanafi, sedangkan imam itu tidak menganggap wajib mengambil wudu apabila menyentuh kemaluan atau menyentuh perempuan, begitu juga dia tidak menganggap wajib i'tidal daripada rokok, dan dia tidak menganggap wajib tamakninah, wajib membaca Fatihah, dan wajib niat wudu. Atau makmum mazhab Syafi'i mengikut imam mazhab Maliki yang tidak menganggap wajib tertib pada wudu dan selawat ke atas Nabi dalam tasyahud, maka di sana terdapat beberapa pendapat tentang sah atau tidak ikutan itu. Pendapat yang asah, maksudnya yang paling sahih, ikutan itu sah jika dia tidak pasti atau ragu-ragu bahawa imam itu beranggapan demikian. Sebaliknya, jika dia yakin imam itu solat dengan anggapan demikian, maka ikutannya itu tidak sah. Ya, tak pasti tadi sebab apa? Sebab tak nampak depan mata. Buat catatan, tak pasti itu sebab apa? Sebab tak nampak depan mata. Yakin sebab apa? Yakin sebab kita sendiri yang tengok. Tadi dia wuduk tak ada tertib, tadi dia sentuh tangan isteri dia, ya, maka itu dalam hal keadaan yakin. Sebab kita sendiri yang nampak, maka pada ketika itu tak boleh ikut. Baik, kita rehat ya sekitar 15 minit dan kita akan sambung balik. Ya, kita rehat seketika dan kita akan sambung balik syarat kedua yang ke-8 insya-Allah.